Artis kalau kait dengan Freemason, kalau berkait dengan dia panggil apa, orang-orang yang mereka itu penyembah syaitan yang sedang berkhidmat Dajjal dan syaitan, bila kita terikat, contoh jadi artis dan jadi ahli depa, ya depa sponsor kamu, ya nama kamu akan cepat besar, kamu akan cepat masyhur. Maka bila kamu dah naik, tiba-tiba kamu nak masuk Islam, kamu akan dibunuh. Jom sama-sama kami, caranya mudah, hanya klik join button. Terima kasih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Salatu wassalam ala bin qasimil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi salatan la nihayata li kamalihi wa 'ali kamalihi. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره مقدار العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي رسول الله خليني قلبي. Terima kasih memuliakan pengurusi majlis ilmu kita pada malam ini, memuliakan Tuan Imam Surau An-Najahiyah, barisan ahli jawatan kuasa, seterusnya muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini kita dapat bersama berkumpul dalam satu majlis ilmu di suatu tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tempat ibadah. Bahkan namanya pun hebat, Surau An-Najahiyah. Masya-Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kejayaan kepada kita dunia dan akhirat. Semoga Allah kuatkan hati kita semua untuk perbanyakkan selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata ulama, man ahabba syai'an akthar min dhikrih. Barang siapa cinta ataupun suka pada sesuatu ataupun seseorang, akthar min dhikrih, dia akan banyak menyebutnya. Allah SWT menyebut sesuatu itu, maka Allah SWT Muhammad, kalaulah dalam hati kita ini ada cinta, kasih, rindu pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sudah pastilah Rabiul Awal ini menjadi bulan yang menambah semangat kita untuk menambahkan selawat pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena orang yang mencintai Nabi Muhammad akan banyak berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena pecinta itu dia bahagia bila menyebut nama yang dia kasih. Bohonglah orang yang bila dia cinta seseorang tetapi dia tak suka menyebut nama yang dia kasih. Maka bagi pencinta itu yang dia suka adalah banyak menyebut nama kekasih. Maka perbanyakkanlah selawat kita pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana bulan ini bulan kelahiran, dan kita mengharapkan dengan bulan kelahiran Nabi Muhammad ini lahir dalam hati kita cinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untunglah hidup kalau cinta Nabi Muhammad, kerana nanti akan bangkit dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mar'u ma'a man ahab. Seseorang akan bersama dengan siapa yang dia kasih. Maka sebelum mati ini kita kena usahakan hati kita ini ada kasih pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya kita tidak berpisah nanti di akhirat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan dapat masuki syurga bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah kuatkan hati kita, jiwa kita untuk perbanyakkan sunnah Nabi Muhammad, untuk meniru akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah memandang kita dengan rahmat-Nya dan Allah menganugerahkannya sebesar-besar anugerah. Pada malam ini alhamdulillah kita ada satu tajuk yang besar, iaitu apa pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi kita umat di akhir zaman. Sebelum kita mengetahui pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hendaklah kita mengetahui apa dia hukum
Apa hukum kita mengetahui tentang pesan Rasulullah berkenaan dengan akhir zaman? Hukumnya adalah wajib. Kalau kita mengaji satu kitab iaitu Fiqh Tahawulat, dalam kitab itu pecahkan pada dua bahagian. Yang pertama ilmu fardhu ain, yang kedua ilmu fardul waqti. Allah SWT. Dalam hadis Jibril disebut ummul hadis. Dalam ilmu ini ada dua. Yang pertama ummul Quran, yang kedua ummul hadis. Ummul Quran apa? Surah Al-Fatihah. Ummul hadis apa? Hadis Jibril. Dan apa maksud ummu? Itu ibu. Dan diterjemahkan oleh ulama-ulama kita, ummu juga maksudnya melahirkan. Maksudnya bila ibu ni melahirkan. Surah Al-Fatihah dia adalah ummul Quran. Seolah-olah isi Quran itu dalam surah Al-Fatihah. Seolah isi Quran itu lahir dari surah Al-Fatihah. Walaupun bukanlah surah Al-Fatihah yang paling pertama diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi ada ulama mengatakan isi Al-Quran itu ada dalam surah Al-Fatihah. Seperti mana ummul hadis, iaitu ibu hadis. Allah SWT. Hadis Jibril. Kenapa disebut ummul hadis? Karena daripada hadis inilah lahirnya rukun-rukun agama. Rukun Islam kita tahu ada 5. Rukun iman kita tahu ada 6. Tapi sebenarnya di sana ada rukun agama, disebut rukun agama. Apa itu rukun agama? Islam, iman dan ihsan. Yang ni pandangan ulama mutaqaddimin, ulama terdahulu. Adapun ulama mutaakhirin, ulama yang di zaman kita, mereka menambahkan satu lagi. Semuanya 4 rukun. Rukun keempat ni apa? Dia panggil Allah SWT, rukun agama yang disebut alamatus sa'ah. Membaca alamat-alamat kiamat. Membaca berkenaan dengan fitnah-fitnah yang akan keluar di akhir zaman. Yang ni pun termasuk rukun dalam agama. Apa kaitannya agama dengan fitnah akhir zaman? Kenapa berkaitan rapat dengan rukun agama? Bahkan dia rukun agama karena Allah SWT Muhammad hanya orang yang membaca dan mengetahui cara bagaimana untuk menghadapi fitnah akhir zaman dan juga untuk menyelamatkan diri, mereka inilah orang yang selamat agama dia. Seolah-olah akhir zaman ni siapa tak belajar, tak berat tentang akhir zaman, pesanan Rasulullah SAW, alamat kiamat, seolah dia hanyut tanpa disedap. Na'udzubillah min dzalik. Dibahaya. Okey, jadi ulama membahaskan ada 2 bahagian. Yang pertama, rukun yang ketiga itu Islam, iman, ihsan. Yang ni disebut fardhu ain, kita ngaji. Islam tu ada apa? Ada 5 rukun pula. Dia panggil apa? Syahadatan la ilaha wa anna Muhammadar Rasulullah, iqamis salat wa ita'iz zakah, Allah SWT, saum Ramadan, hajjul bait, mastata'a ilaihi sabila. 5. Kalau rukun iman ada 6, wajib kita tahu 6 tu. Allah SWT. Dan ihsan iaitu an ta'budallaha ka'annaka tarah fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Ini ilmu tasawuf. Jadi fiqh, tauhid, tasawuf. Ini fardu ain kita mengaji. Allah SWT. Yang keempat, rukun keempat ini dia bukan fardu ain, tapi disebut oleh ulama dia adalah fardul waqti. Fardu waktu. Apa maksud fardu waktu? Siapa yang duduk di waktu dia. Waktu apa? Waktu yang keluarnya fitnah-fitnah di akhir zaman. Akhir zaman wajib dia mengaji. Kita bukan hari ni hanya kita wajib mengaji fiqh, tauhid, tasawuf. Kita wajib mengaji satu lagi alamat kiamat. Dan nak mengaji ni bukan hanya cerita tentang Dajjal macam ni, Nabi Isa macam ni, tidak. Dia perlu disiplin, ada kaedah. Lebih-lebih lagi lah kita nak tahu fitnah-fitnah akhir zaman ni untuk apa? Untuk kita tahu, yang pertama untuk kita tahu realiti zaman. Yang kedua untuk ambil pesan Rasulullah bagaimana kita nak menghadapi zaman yang ada sekarang. Ada setengah orang dia baca hadis akhir zaman, dia ceramah akhir zaman, dia cerita apa? Bab Imam Mahdi, Dajjal. Okey, bagus. Tapi tujuan membaca alamat ni bukan untuk hanya membaca tentang Mahdi, Dajjal, Isa dan sebagainya. Sebenarnya membaca alamat kiamat lebih kepada kita nak membaca fitnah yang ada pada waktu ni. Dajjal akan datang. Tapi bagaimana fitnah yang ada depan mata? Mereka nak hadapi. Selamatkan waktu ni dulu. Allah. Lebih lagi menyimpang orang yang kaji alamat kiamat, dia meletakkan tarikh zuhur Imam Mahdi, meletakkan tarikh keluar Dajjal. Dan ini bukan tujuan mengkaji alamat kiamat. Mengkaji alamat kiamat, tujuan utama adalah nak menyelamatkan diri dan juga keluarga dari fitnah, dari kemungkaran, daripada tren-tren yang terbaru yang keluar pada setiap hari. Perubahan manusia, perubahan itu, perubahan ini, macam tu, kerosakan sistem. Bahkan
Allah SWT bukan setakat kerosakan sistem, bahkan wujud sistem-sistem baru yang mengikat kita untuk mengikuti Yahudi Nasrani. Bukan kita nak hadapi. Allah SWT. Yang ni yang dibicarakan sebenarnya. Okey, jadi apa hukum kita belajar dengan pesan Rasulullah tentang umat akhir zaman? Apa yang akan berlaku di akhir zaman wajib. Di akhir zaman ini, untuk kita memahami dia berkait dengan dua perkara. Yang pertama, taghayyurat. Yang kedua, mutaghayyirat. Taghayyurat itu apa? Taghayyurat, perubahan-perubahan yang Allah jadikan di alam ini. Dulu tak ada tsunami lah, ni ada tsunami. Dulu gempa bumi ni macam tak ada lah. Payah sangat nak berlaku. Tapi ada hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Nanti di akhir zaman, itu di antara alamat kiamat itu, akan banyaknya berlaku gempa-gempa bumi. Betul, berlaku. Taghayyurat, ilmu dengan taghayyurat, iaitu ilmu berkenaan dengan mengkaji perubahan alam yang ada di akhir zaman. Dan perubahan alam yang ada di akhir zaman, dia ada isyarat daripada Allah SWT. Isyarat apa? Isyarat bahawa kamu sedang menghampiri kiamat. Kamu berada di akhir zaman. Karena Nabi yang isyaratkan perubahan alam. Maka mengkaji tentang alam, perubahan alam, itu termasuk mengkaji ilmu akhir zaman ataupun alamat-alamat kiamat. Okey ya? Contoh Nabi kata nanti tanah Arab akan yang tandus, yang kering kontang akan jadi pohon-pohon hijau, akan subur, berlaku. Maksudnya alam akan berubah. Sebab itu dinamakan tahawulat, perubahan, taghayyurat, perubahan. Yang pertama, alam berubah. Sedarilah bila alam makin banyak berubah, makin dekat dengan kiamat. Makin dekat dengan muncul alamat kiamat besar. Dulu cuaca okey, normal. Kita tahu bila musim hujan. Kita tahu bila musim kemarau. Kami di Kedah, Allah Sayyidina Muhammad, kami tahu dah bulan berapa nak main wow dalam bendang. Nak main bola dalam bendang. Bendang boleh buat main bola, boleh bagi padang bola. Kenapa? Ada musim kemarau, ada musim hujan. Allah Sayyidina Muhammad. Tapi lah ni kita tak tahu bila hujan, bila kemarau. Ada tahun kemarau banyak, ada tahun hujan banyak, ada tahun sama banyak. Dulu banjir di Kelantan biasa hujung tahun. Dah ni tak tahu dah bila. Sama di Kedah. Kami Kedah lah ni banjir. Di Kuala Nerang banjir. Dulu tak berlaku macam ni. Alam makin berubah. Alam makin bertukar sistem. Alam makin menunjukkan tanda-tanda hampir kiamat. Hampir kiamat. Alamat, alamat. Ini baca alamat. Allah SWT. Quran Allah kata apa? Allah SWT. Allah kata, Allah SWT. Walladhi ba'atha fil ummina rasulam minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Allah SWT. Dialah Allah yang mengutuskan Rasul, itu Nabi Muhammad SAW. Allah SWT. Di kalangan mereka itu manusia. Allah SWT. Rasul ni mai buat apa? Allah SWT. Yatlu alaihim ayatihi. Yatlu alaihim ayatihi, membaca ayat-ayatnya. Kalau kita mengaji ilmu fiqh tahawulat, dikarang oleh Al-Habib Bakal Al-Adni, dia doktor, Al-Habib Bakal Al-Adni. Dia di antara ulama yang sangat pakar dalam bidang mengkaji alamat kiamat. Hampir boleh kita katakan, kalau kita nak tahu cara memahami yang benar untuk mengkaji ilmu akhir zaman, kita pandukan dia. Hampir macam tu boleh kata. Kerana dia diiktiraf oleh ulama-ulama di dunia ini. Khususnya ulama Al-Azhar mengiktiraf kitab-kitab dia. Okey. Jadi Allah SWT, dia mentakwil ayat ini. Ayat ini berkaitan dengan 4 rukun agama. Allah utuskan Nabi untuk bacakan ayat yang pertama. Tujuan Allah utuskan Rasul untuk bacakan ayat. Yatlu alaihim ayatihi. Ayatihi ini maksudnya apa? Alamat kiamat. Nabi mai ni tujuan apa? Sebab Nabi akhir zaman, maka membaca tentang akhir zaman. So Nabi kita disebut Nabi akhir zaman. Sehingga dalam satu hadis Nabi SAW yang sahih, Nabi kata apa? Diutusnya aku, dibangkitkan aku menjadi Rasul, menjadi Nabi, Nabi yang paling akhir lah, dengan kiamat kehatain seperti ini. Apa maksud kehatain? Seperti 2 jari ni. Ini ada 2 maksud kata ulama. Allah SWT. Tak apa tak macam ni? Okey ya? Boleh faham? Mudah ya insyaAllah. InsyaAllah. Okey. Jadi Allah SWT, 2 kehatain, 2 maksud sini. Yang pertama, Allah SWT, maksud sini, yang pertama, ni Nabi, contoh ni Nabi, ni zaman Nabi utus, ni dengan kiamat. Kehatain maksudnya apa? Rapat sangat-sangat, tak lama lagi kiamat. Bila utus Rasulullah, itu dah alamat kiamat. Bila alamat kiamat? Bila Nabi diutuskan oleh Allah. Itu alamat kiamat. Kita lagi alamat kiamat lagi kita ni.
Maksudnya Nabi alamat kiamat, kita alamat nak kiamat. Lebih kurang ayat tapi ada maksud beza. Jadi maksud kedua, maksudnya di antara Rasulullah dan juga kiamat tak terpisah. Maksudnya macam seolah akan berlaku dah, dekat sangat. Yang kedua maksudnya macam ni. Yang ni umpama masa. Cari tengah ni, dia umpama masa. Dan Nabi diutuskan ni, Nabi Adam, Nabi Idris, Nuh, Soleh, Ibrahim, Ismail, sampai Nabi Muhammad. Muhammad ni Nabi yang ujung. Dan bila Nabi yang ujung, masa pun ujung. Maka baki baki kehidupan di alam ini, baki wujudnya alam ini hanya tinggal banyak ni. Sikit. Ini masa daripada Allah cipta alam ini sampai sini. Ini habis. Sini tak ada akhirat lah. Nabi diutuskan ujung alam, ujung kehidupan alam, ujung wujudnya alam. Rasulullah SAW. Nabi dah ujung, kita lagi ujung. Kita dah dekat. Tetapi Allah SWT, takdir Allah Subhanahu Wa Taala, alhamdulillah pada kita semua, bila kita diutus, kita dibangkitkan, dilahirkan di akhir ini, maka kitalah umat Nabi yang lebih memahami tentang maksud dan juga hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Itu yang pertama, bagus kita faham hadis Nabi lebih. Yang kedua, ini risau sikit. Kitalah umat yang dipilih oleh Allah untuk hadapi apa yang Allah telah takdirkan. Yang ketiga, kalau kita selamat, terbaik, digandakan pahala. Seperti Nabi SAW sebut dalam satu hadis, ibadat di zaman fitnah ini, dia 50 kali ganda digandakan. Sahabatnya Rasulullah, 50 ganda tu di kalangan mereka ke? Tak, di kalangan kamu, kata Nabi. Sahabat Nabi sebenarnya subuh sekali, kita di zaman fitnah buat juga ibadat 50 kali solat. Jadi ganda 50. Kerana susahnya orang nak ibadah dengan khusyuk, dengan ikhlas, hati nak tawajuh dengan Allah, bukan senang. Allah senang. Tetapi tetap sahabat lebih mulia daripada kita lah. Sahabat Nabi SAW. Cuma gandaan pahala. Okey ya? Walaupun gandaan pahala, pada hakikatnya kita tak dapat nak lawanlah pahala as-sahabah Nabi SAW. Cuma nak sebut kata, banyaknya pahala di akhir zaman. Kenapa? Susahnya nak ibadah, susahnya nak ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Sampai Nabi kata, zaman ni Nabi kata apa? Ada satu hadis Nabi. Hadis ni ada dalam kitab karangan Imam Ibn Kathir berkenaan dengan hari kiamat. Imam Ibn Kathir dia karang satu kitab ni, hari kiamat ni, banyak alamat kiamat dalam tu dia letak. Kiamat kecil dan kiamat besar. Okey. Allah SWT Muhammad. Dalam tu ada satu hadis saya baca. Allah SWT. Nabi kata apa? Akan datang satu zaman yang penuh wahara, fitnah. Macam zaman kita lah ni, celaru semuanya maksudnya. Bila datang zaman tu, bila orang lalu di depan kubur kata Rasulullah, orang akan kata macam ni. Untunglah mereka mati dah. Mereka tak bertengkar macam kita. Bertengkar, berkelahi. Apa tahu pasal sini? Bergaduh. Ni zaman orang bergaduh, zaman pertengkaran banyak. Nabi sebut semua lah hadis. Nabi sebut semua lah hadis. Ni realiti. Kita akan kata apa? Untungnya daripada mati dah. Allah senang. Depa selamat tak macam kita. Kita tengok lah ni macam-macam, susah kita lah ni. Depa mati selesai dah, depa selamat dah depa. Allah senang. Dan kata Nabi SAW, orang akan sedih dengan kelahiran. Orang akan gembira dengan kematian dan orang akan sedih dengan kelahiran. Itulah akhir zaman, itu alamat kiamat juga. Dan itu termasuk tahawulat. Itu termasuk taghayyurat. Itu termasuk mutaghayyirat. Iaitu apa? Perubahan trend ataupun perubahan dari segi sikap kefahaman manusia. Kefahaman manusia berubah. Dulu mati ni orang rasa sedihnya mati. Lah ni siapa mati orang kata mati dah, selamat dia daripada fitnah akhir zaman. Soalnya gembira pula dengan kematian. Siapa lahir dah ni orang kata apa? Allah, macam mana budak ni yang besar ni? Allah pun budak-budak tak ada kontrol lah ni. Tambah mengaji online pula, tapi sekolah pening pula ni. Macam mana nak buat ni? Ke depan macam mana? Seorang orang sedih dengan kelahiran. Itu tanda kiamat. Itu alamat kiamat. Itu fitnah akhir zaman juga. Jadi Allah Muhammad. Jadi yang pertama, yatlu alaihim ayatihi. Nabi diutuskan tujuan dia untuk membaca ayat-ayat. Ditakwilkan oleh Allah SWT. Ulama kita, iaitu maksudnya Nabi datang nak baca tentang kiamat. Kamu dah hampir yang kiamat. Kiamat akan ini. Kiamat akan ini. Sebenarnya membaca tentang alamat kiamat ini, dia termasuk agama. Kerana apa? Nabi-Nabi terdahulu dah baca. Nabi-Nabi terdahulu dah peringat dah. Nabi Musa peringat umatnya. Nabi apa lagi? Nabi Nuh peringat umatnya. Peringat apa? Jaga-jaga kamu, akan datang Dajjal. Fitnah dah sangat dahsyat. Jaga-jaga kamu. Kalau kita membaca fitnah ataupun hadis akhir zaman, sejak Allah ciptakan Adam sampailah kiamat, waktu yang paling besar ujian untuk manusia adalah waktu muncul Dajjal. Fir'aun tu macam 10-20% saja.
Firaun, Namrud, Qarun. Mereka buat fitnah juga, dia buat benda-benda yang tak elok, zalimi ini itu dan ini. Tapi Dajjal seolah macam ketua dia, bahkan paling besar. Dajjal, syaitan, iblis, jin, mereka tunggu Dajjal, kerana inilah ketua paling besar sekali. Orang kafir yang mereka itu menyembah syaitan, mereka menunggu Dajjal. Bahkan mereka tak duduk saja, mereka berkhidmat pada Dajjal dan syaitan. Buat program tu, buat sistem ni, buat itu supaya orang ikut dia, supaya orang syahwat, supaya orang mula-mula tinggal agama sikit demi sikit. Sampai Nabi kata, kamu akan ikut Yahudi Nasrani, shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Ini hakikat realiti. Ada orang kita baca mungkin dia marah ni, apa kau cakap macam ni? Ni zaman lah ni kena macam tu. Tak. Kita fahami zaman bukan dengan zaman ini, kita fahami zaman dengan hadis Nabi SAW. Zaman perubahan ini bagus, tapi ada bahaya dia juga. Allah senahmat. Nabi kata apa? Kamu akan ikut Yahudi Nasrani, sejengkal demi sejengkal, sahasta demi sahasta. Ini boleh dimaksudkan banyak. Kalau sejengkal, maksudnya kecil ya, pendek. Sahasta maksudnya besar lagi, sahasta panjang ni. Masuk insyaAllah. Kena berhenti dah. Sampai insyaAllah. Boleh ya? Okey, okey 8. InsyaAllah okey. Jadi, dhira' iaitu hasta. Seolah-olah dulu ni, orang nak ikut Yahudi ni, sikit-sikit saja, sejengkal-sejengkal saja. Tak ikut sangat lah, maksudnya langkah tak nak ikut tu sikit ya. Tapi semakin akhir zaman, orang ikut Yahudi ni sampai tahap dhira', iaitu seolah macam lagi cepat ikut Yahudi Nasrani. Makin mendekati Yahudi Nasrani, makin terima Yahudi Nasrani. Dulu orang kata, ini pahaman Yahudi jangan, ini Nasrani jangan, ini orang kafir yang buat, jangan ambil. Lah ni lain. Oh, kita ini ikut. Sampai Nabi kata apa? Nabi kata macam ni, sehingga bila Yahudi Nasrani ini mereka masuk dalam lubang bewak, kamu ikut. Dia masuk lubang bewak, kamu ikut. Bukan kamu ikut sikit-sikit, makin lama makin banyak. Bahkan kita tengok dia masuk lubang bewak, kita ikut sama. Apa maksud lubang bewak? Banyak maksud. Di antara maksud lubang bewak adalah penuh kegelapan. Bila kita terima saja sistem mereka, terima saja pahaman mereka, terima saja trend mereka dan cara hidup mereka, kita akan mula hanyut. Kita akan mula nampak agama ini macam mundur, agama ini tak ada apa-apa, mula akan nampak mereka besar. Akhir syaitan akan sesatkan orang tu dan dia mati dalam su'ul khatimah, mati dalam Islam, na'udzubillah. Bahaya. Yang kedua, apa maksud lubang bewak? Lubang bewak kata ulama, lubang yang ada pintu masuk, tak ada pintu keluar. Siapa mula ikut Yahudi Nasrani, mula ikut sikit-sikit mula-mula. Mula-mula ikut sikit, lepas tu banyak sikit, lama-lama masuk dalam lubang bewak. Bila masuk lubang bewak, dia tak akan tinggal Yahudi Nasrani. Bagi dia ini yang terbaik. Allah senang amat. Ini cara kami, kata dia. Kami nak ikut orang ni. Dan dia tak peduli agama, kata apa, tak peduli peringatan Rasulullah SAW. Maksud dia, siapa ikut Yahudi Nasrani, di akhir zaman dia payah nak keluar, payah nak tinggal. Dia akan terikat. Dia akan dipaksa untuk diterima. Allah senang amat. Itu dan ini macam-macam. Kita boleh kias dengan apa saja isu yang ada. Allah senang. Okey, jadi contohlah kita tengok artis contoh. Artis kalau kait dengan Freemason, kalau berkait dengan dia panggil orang-orang yang mereka itu penyembah syaitan, yang sedang berkhidmat Dajjal dan syaitan, yang mereka itu sedang mengatur pencatur dunia ini, orang jahat lah. Orang baik. Banyak hadis dalil daripada Nabi SAW. Allah senang. Bila kita terikat, contoh jadi artis dan jadi ahli dia, ya dia sponsor kamu. Ya, nama kamu akan cepat besar. Kamu akan cepat masyhur. Kamu punya grup media yang terbaik dia akan bagi. Maka bila kamu dah naik, tiba-tiba kamu nak masuk Islam, kamu akan dibunuh. Tiba-tiba kamu nak berubah, kamu nak stop pada menyanyi, menarik manusia kepada kesesatan, kamu akan ditangkap. Mungkin dibunuh, anak kamu dia tangkap. Siapa terikat dengan Yahudi Nasrani, payah nak tinggal. Dapat daripada pegang, habis. Na'udzubillah min dzalik. Jadi, Allah senang. Dan apa lagi maksud lubang bewak? Lubang bewak ni adalah lubang yang penuh dengan bangkai dan busuk. Siapa yang ikut Yahudi Nasrani, Allah senang, hidup dia dalam keadaan sangat buruk, sangat busuk. Tetapi dia kata itu yang terbaik. Na'udzubillah min dzalik. Dan apa maksud lagi? Tak tahu benar dan salah. Bila masuk lubang bewak kelam, tak nampak betul, tak nampak salah. Salah tak nampak salah, betul tak nampak betul. Mungkin dia nampak yang betul itu salah, salah itu betul. Ini akhir zaman, fitnah akhir zaman. Okay, jadi yatlu alaihim ayatihi, Nabi datang untuk apa? Baca ayat dia, tanda-tanda, alamat. Yang kedua, yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim, Nabi mai untuk apa? Yuzakkihim, untuk bersihkan mereka. Nabi ajak kita macam nak tinggal fahaman yang salah, bagaimana untuk bersihkan jiwa kita dari syirik, bersihkan jiwa kita.
Yang ketiga, Allah SWT yatlu alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitab. Nabi Allah, tujuan Allah utuskan Rasulullah adalah untuk membaca kitab, itu Quran, wahyu Allah. Yang keempat, Allah SWT wal hikmah. Hikmah ni apa? Hikmah adalah sunnah Nabi SAW. Dan empat-empat ni kita akan ambil berat. Yang pertama alamat kiamat. Yang kedua, ilmu pembersihan jiwa, dekatkan diri pada Allah. Bagaimana hati nak bergantung pada Allah, tak bergantung satu selain Allah SWT. Allah SWT. Kita boleh ambil ubat, tapi kita tak bergantung pada ubat. Ubat asbab, kita tidak meninggalkan sebab, tetapi kita bergantung pada yang menjadikan sebab. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Faham macam tu? Ubat sebab, kita tak meninggalkan sebab. Sebab alam dunia alam asbab, tetapi kita tidak bergantung pada sebab, kita bergantung pada yang menjadikan sebab. Itu akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Allah SWT. Sebab hanyalah diambil, diguna, dipakai. Sebab alam di dunia ya, Allah kata apa? Wa ja'alna likulli syai'in sababa. Kami jadikan tiap-tiap satu itu sebab. Ni alam dunia alam asbab. Nak bakar kena guna api, nak potong kena pisau, nak lega ambil ubat. Tetapi bukan bergantung pada ubat, bergantung pada yang menyembuhkan kita, Allah SWT. Allah SWT. Ada orang makan Panadol contoh. Dia kata aku pening kepala malam tu makan Panadol lega. Kalau cakap sebagai sebab, kerana alam ni alam asbab dan adat dia kita cakap macam tu, akidah tak rosak. Tapi kalau dia pegang di hati dia, makan Panadol mesti hilang, rosak akidah dia. Na'udzubillah min dzalik. Kenapa? Dia nampak sesuatu boleh bagi bekas. Sedangkan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, sesuatu atau makhluk ini tidak boleh mendatangkan manfaat atau mudarat melainkan dengan izin Allah SWT, kehendak Allah SWT. Okey, macam tu. Allah senang. Okey, Allah senang amat. Jadi Allah senang amat. Allah senang amat. Empat tu kena ngaji. Alamat kiamat, kita panggil apa? Tasawuf, zakihim, yu'allimul kitab, Quran, itu kan dengan syariat. Ngaji fiqh, semua akidah termasuklah ni. Yang keempat, sunnah. Nabi datang bawakan sunnah dia, ajaran dia. Allah, maka kita ikut semuanya. Itu Rasulullah SAW diutuskan untuk menyampaikan semua itu. Okay, jadi bila kita di akhir zaman, kita balik pada perbahasan kita. Yang pertama, alamat kiamat ini dia berkaitan dengan alam, dia panggil taghayyurat. Yang kedua, mutaghayyirat. Mutaghayyirat ni apa? Perubahan manusia. Alamat kiamat tu dia adalah perubahan. Perubahan apa? Yang pertama perubahan alam. Yang kedua perubahan manusia. Manusia akan mula berubah hari demi hari. Hari demi hari. Bahkan perubahan yang datang dalam hidup kita, kita tak akan kembali pada sebelum dia. Sebab Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata agama, urusan agama ataupun kehidupan kita di akhir zaman ini, dia umpama dia bagi satu utas benang manik, itu macam tasbih. Bila Allah takdirkan nak berlaku fitnah-fitnah dan alamat kiamat, benang ni putih. Dan ini umpama kehidupan kita. Kehidupan kita macam ni, macam ni, macam ni, macam ni, macam ni. Urusan agama kita macam ni, macam ni, macam ni. Bila putus saja, satu demi satu akan keluar dengan cepat. Sehingga habis ni kiamat. Dan yang keluar tu tak akan patah balik. Maksudnya kita akan hadapi satu zaman, di akhir zaman ni, satu perubahan cara hidup kita. Yang mana bila berubah, tak akan kita kembali kepada yang dulu. Contoh, kita dulu budak-budak dulu, kita mandi sungai terjun kan. Balik mak pukul. Aku kata dah yang mandi sungai main juga. Bahaya sungai. Budak-budak dulu, petang-petang balik sekolah, spare baju, pergi terjun sungai. Renang. Wangi sungai apa semua, boya pun takut kenapa? Mereka ni lagi dahsyat pada aku renang. Boya pun takut budak-budak dulu. Budak-budak dulu kalau petang-petang buat apa? Babat pokok, pergi ke bendang, main bola, pergi tangkap ikan, mengai, orang Kedah kata mancing. Tu aktiviti budak-budak dulu. Allah SWT. Dan budak-budak dulu, mereka tak terlibat dengan judi. Jangan sangat budak-budak ni terlibat dengan judi. Budak-budak dulu tak terlibat dengan zina. Tak terlibat. Budak-budak dulu tak terlibat dengan benda-benda yang menaikkan syahwat mereka, yang mendekati zina. Tak terlibat. Hidup mereka hanyalah kawan mereka. Main. Yang gila basikal, angkat basikal. Bagi pereweng mampu lah orang Kedah lah. Pereweng mampu apa dia? Pereweng, apa dia panggil? Ha? Ni panggil apa kalau bahasa betulnya apa dia? Dia, kalau kita soket, kita bukan soket, apa? Bukan soket, nama apa kalau motor apa dia? Spoket, kalau motor spoket, kalau basikal? Pereweng lah. Pereweng mampu tu.
Dia pergi berteri pula. Sebab apa? Nak angkat tayar. Tu ini. Bagus tu semua sebenarnya. Bagus semua. Kenapa? Aktiviti mereka sihat. Jauhi judi, jauhi zina. Tak ada syahwat-syahwat pada perempuan. Tak ada. Hidup mereka adalah dunia mereka. Budak-budak dulu. Lepas tu, yang nakal sikit, masuk kebun orang, balas buah rambutan, balas buah pelam, balas mata kucing. Itu nakal sikit lah. Duduk kerja, ambil buah orang. Buah di kebun-kebun orang. Tak apalah. Tapi budak-budak lah ni, mula ada teknologi terbaru. Apa? Game. PUBG. Mobile Legend. Apa semua macam-macam lah. Saya pun tak tahu lah. Kita tak main game, tak tahu. Macam-macam game. Dan dalam game inilah, diletakkan unsur-unsur yang akan menyesatkan anak kita. Ini dibahaskan kitab Alamat Kiamat. Ngaji fiqh kita tak jumpa. Tauhid kita tak jumpa. Tasawuf kita tak jumpa. Kita akan jumpa bila mengaji ilmu yang Nabi tinggal ni. Sebab Allah sedang amat akhir zaman ni, kerosakan manusia ini berlaku secara menyeluruh. Dan menyeluruh itu puncanya apa? Internet. Puncanya handphone. Sebab handphone menyeluruh. Dan dalam menyeluruh, medan yang menyeluruh inilah Yahudi Nasrani masuk. Karena Yahudi Nasrani ini, Allah kata dalam Quran, walan tardha ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ingat ayat Quran ni. Allah kata apa? Sungguh Allah sana. Walan tardha. Lan ni maksudnya tidak akan. Lan tidak akan. Terjemah kalau ada bahasa Melayu itulah bahasa Arab. Lan tardha. Sekali tidak akan ridha, tidak akan suka pada kamu, takkan puas dengan kamu. Siapa? Yahudi Nasrani. Sehingga kamu ikut agama mereka. Apa maksud agama? Bukan kita pergi mengucap macam mereka mengucap. Bukan kita ulang gereja. Agama ni apa? Cara hidup. Cara hidup macam Yahudi sebiji. Perangai macam Yahudi. Hati macam Yahudi. Akhlak macam Yahudi. Cara fikir macam Yahudi. Itu millatahum. Allah SWT. Hatta tattabi'a millatahum. Ayat Quran tengok. Dan dalam hadis Nabi banyak peringat. Umat ni akan ikut. Umat ni akan ikut. Asbab ikut apa? Asbab kita terpengaruh dan terikut dengan cara mereka untuk merosakkan kita adalah teknologi ataupun medan yang boleh semua sampai pada orang ni. Boleh sampai pada semua orang. Mereka menggunakan kesempatan internet. Untuk apa? Menyesatkan manusia. Yang pertama game. Allah sedang. Game hati-hati. Budak-budak dulu, kehidupan dulu dah hilang. Tak akan kembali ke sana. Budak-budak lah ni agak-agak mau tak kita kata kat dia, pergi terjun sungai mandi. Tak mau. Berenang tak reti. Dia suka berenang dalam game saja. Bertumbuk pun bertumbuk. Bertumbuk tak mau, tak berani. Bertumbuk dalam game berani. Budak-budak dulu, bertuh sikit dia buka baju. Dia ronyok kertas dua. Ni kepala bapak hang, ni kepala bapak aku. Pijak tengok. Bagus tu. Sihat. Okey Allah tu. Jadi Allah SWT Muhammad, budak-budak ni main game. Bila game dibuat ada unsur dia di belakang tu. Ada dipanggil apa? Ada tujuan di belakang. Ni kami ngaji macam tu, dihuraikan macam tu. Contoh saya tunjuk. Allah SWT. Ada game-game yang iklan dia ataupun game-game tu ada perempuan-perempuan seksi. Ada watak seksi. Ada tak? Ada. Ini untuk rosakkan hati anak-anak kita. Dia masih kecil, tapi dia akan mula tertanam syahwat pada orang perempuan. Mula rasa teringin nak sentuh. Mula rasa teringin nak dekati perempuan. Kita waktu kecil dulu teringat perempuan pun tak? Tengok mana? Tidak. Nampak? Bukti dah tengok orang lama kita, tengok orang lama kita. Tengok. Teringat perempuan pun tak? Bahkan kalau ayah kita jumpa kita kata apa? Hang nak kahwin? Malu. Macam nak darah pula. Jangan itu ayah. Nak kahwin malu lah ayah. Kerana kita tak ditanam benda-benda macam tu. Seolah kita tak tahu langsung di diri perempuan itu ada syahwat yang menyebabkan kita tertarik. Tak tahu. Dalam game dia letak perempuan. Dalam game dia letak judi. Lah ni budak-budak tak pergi pun kedai-kedai sana. Beli retas-retas tu. Balik embut pelan-pelan. Allah sikit lagi tak ada. Tak ada yang tu. Semua main dalam ni. Dalam handphone semua. Semua dalam handphone. Dalam game ada apa lagi? Dia ada satu game bunuh-membunuh. Mengikut ulama, siapa yang tengok orang kena bunuh, hati dia akan keras. Keluar banyak budak-budak ni keras hati. Cakap apa tak dengar. Kenapa? Dia dididik dengan jiwa yang keras. Apa? Bunuh. Akhirnya, kalau nasib dia tak pernah elok, hakikatnya kehendak Allah itu bahasa saja, dia akan terpengaruh dengan fahaman-fahaman ekstrim. Fahaman ekstremis. Yang sikit-sikit nak bidah ke orang, sikit-sikit nak kafir ke orang. Akhirnya dia kata apa? Bunuhlah. Sebab dia memang terlatih dengan keras jiwa. Allah SWT. Bunuh. Macam-macam. Allah SWT. Ada game pula, dia panggil game, apa tu satu game, yang dia mencari tuduh orang. Tuduh.
Saya tak ingat ada game tu. Saya jumpa orang main game lah, saya tanya sudah satu game. Ada game menghina agama ada? Kaabah pun ada dalam game. Quran dipijak-pijak dalam game. Ada semua. Kawan-kawan tunjuk muka saya, dia kata, "Ustaz tengok. Game lah ni macam ni." Dia masuk tu bilik, dia nak cari orang nak tembak. Dalam tu ada macam kitab. Di zoom tengok Quran, dipijak tu. Dia latih kita untuk benci agama, tengok agama ni hanya hina ke agama. A'udzubillah min dzalik. Jadi itulah punca kerosakan yang berlaku di zaman kita, yang kerosakan itu masuk dalam permainan dan juga hiburan yang melibatkan kita orang Islam. Allah SWT. Jadi Allah SWT, hati-hatilah kita dengan zaman yang sedang berubah ini. Allah SWT. Takut-takut kita pun berubah. Na'udzubillah min dzalik. Kita boleh berubah, ada waktu kita tak boleh berubah. Macam kita terang petang tadi. Kalau nak berubah pun berubah. Contohnya dakwah. Dakwah di akhir zaman tak boleh dakwah macam di zaman dulu. Akhir zaman kena turun ke masyarakat. Akhir zaman kena ada kuliah-kuliah online, buat di live, di itu dan di ini. Bahkan di antara perubahan trend mengaji di akhir zaman ini, orang suka belajar video-video yang pendek-pendek tu. 1 minit, 2 minit dia suka tengok. Kalau 50 minit tak mau tengok. Jadi kita kena raikan, bila masyarakat berubah trend mengaji ini daripada semangat mengaji sejam kepada 5 minit saja, 2 minit saja, maka kita buat. Yang penting sampai mesej dakwah kepada mereka. Kalau kita tak raikan perubahan ini, untuk kita masuk berdakwah dengan cara pembaharuan ini, maka agama akan ketinggalan dalam masyarakat. Yang ni boleh kita ikut. Tapi ada trend-trend yang diubah, yang merosakkan jiwa kita, yang merosakkan agama kita, akhlak kita, ini tak boleh ikut. Contohnya macam permainan-permainan yang menimbulkan syahwat, yang merosakkan jiwa, yang merosakkan akhlak, maka ini sebaiknya kita beri amaran dan juga beri peringatan pada anak-anak kita. Juga seperti, dan juga khususnya permainan yang ada judi. Hati-hati. Yang kedua, hiburan yang melampau, hiburan yang anak-anak kita rosak akhlak mereka, pegangan mereka. Hati-hati dengan hiburan macam ni. Dan dua medan ini dimasuki, dipanggil apa? Perempuan-perempuan yang mereka itulah yang akan menarik manusia mengikuti dajjal dan syaitan. Perempuan di akhir zaman dipergunakan untuk bisnes komersial ataupun menyesatkan manusia. Itu perempuan di akhir zaman hakikat dia. Dan itu termasuk alamat kiamat. Kecuali perempuan-perempuan dididik oleh orang lelaki, ayah-ayah ataupun suami, insya-Allah mereka akan selamat daripada dipergunakan oleh syaitan dan juga dajjal. Okey, Allah selamat. Jadi secara umumnya, Allah selamat, di zaman ini kita kena ada kesedaran bahawa kita di akhir zaman dan perubahan cepat sekali berlaku, dan bila perubahan berlaku jangan kita impikan untuk kembali pada sebelumnya. Ni musim Covid ni. Kehidupan kita makin berubah. Dan boleh tak kita kembali patah balik? Boleh, tapi tak semuanya. Mungkin 60%, mungkin 70%. Kenapa? Zaman akan makin baru. Trend akan makin baru. Cara hidup akan makin baru. Sehingga muncul Imam Mahdi. Pada waktu itu baru juga. Baru apa? Baru cara baik. Pembaharuan yang akan Imam Al-Mahdi akan buat. Dia sebagai mujaddid di akhir zaman. Jadi Allah SWT secara umumnya macam tu. Sedari bahawa kita sedang duduk dalam arus perubahan. Tapi jangan sampai iman kita berubah. Jangan sampai akhlak kita berubah. Jangan sampai cara ibadah kita berubah. Jangan sampai pemikiran kita berubah. Pemikiran kita tetap pemikiran diridhai oleh Allah. Ibadat kita, ibadat yang disukai oleh Allah. Cara hidup kita, cara yang diridhai oleh Allah SWT. Maknanya keluar dari ridha Allah, kita jangan ikut perubahan tu. Yang kedua, Allah SWT, di antara pesan-pesan Rasulullah SAW, di samping kita sedang zaman ini macam ini, yang kedua kita kena buat beberapa perkara. Yang pertama sekali adalah amal soleh. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda yang maksudnya, badiru bil amal, bersegeralah kamu beramal sebelum 6 perkara. Sebelum 6 perkara ni berlaku. Yang pertama sekali, keluar matahari daripada barat. Itu hampir kiamat. Yang kedua, Allah SWT, yang kedua, Allah SWT, keluarnya dukhan. Dukhan ni apa? Satu asap yang akan menenggelamkan dunia, yang akan mengelamkan dunia sampai tidak masuk cahaya matahari langsung, satu dunia. Sama tak ingat 40 hari kata salah. Waktu tu Nabi pesan hanya duduk di rumah kita berzikir pada Allah SWT. Sebab keluar dia akan mati terkena asap dukhan. Dan dukhan ini kalau kita mengaji fiqh tahulat, ni kitabnya. Kita mengaji kitab ni, dukhan ini kata Habib Akal Adni, dia tak letakkan di alamat kiamat kecil atau besar. Sebab hadis Nabi tak jelas bagi tahu tentang susunan dia di mana.
Mahdi jelas, Mahdi sebelum Dajjal. Dajjal sebelum Isa. Jelas tu. Lepas Isa, Nabi Isa, Ya'juj Ma'juj, itu jelas. Tapi dukhan tak tahu. Ada orang kata jerbu tu dukhan, bukan. Bukan. Dukhan ni, dunia ni akan gelap. Asap tu akan gelap dunia. Allah senang. Okey. Dukhan. Allah senang. Dan ada juga ulama mengatakan dukhan ni kalau kena orang kafir, orang yang maksiat pada Allah, dia akan sakit, terseksa, ada yang mati. Kalau orang beriman macam batuk-batuk kan. Ada juga mengatakan itu. Wallahu alam, kita tahu bila dukhan. Ada juga dari sisi saintifiknya, orang duk kaji, boleh jadi satu meteor akan hentam bumi yang besar, itulah akan menyebabkan asap. Wallahu alam. Boleh jadi juga, wallahu alam, tak tahu. Okey, sebelum dukhan Nabi kata. Yang ketiga sebelum keluarnya dabbah. Dabbah ni binatang melata, dia buat tongkat. Dia akan menandakan orang beriman dan orang kafir. Kalau orang beriman, Allah senang amat, dia sentuh dengan tongkat dia orang beriman akan keluar cahaya di muka dia. Ni akan hampir kiamat. Dan kalau orang kafir, dia akan ambil tongkat dia, akan lukakan, dia panggil apa, hidung orang kafir, dan akan dilihat tanda-tanda orang kafir di muka dia, gelap dan sebagainya. Sehingga kan kata Nabi SAW pada waktu itu, duduk bersama-sama orang kafir dan orang Islam, waktu mana makan ataupun berjumpa, mereka akan kata macam ni, engkau kafir lah. Oh, engkau Islam, sebab ada tanda-tanda. Dan dekat kiamat, dan keluar dabbah. Sebelum apa lagi kata Rasulullah? Sebelum Sayyidina Muhammad, keluarnya Dajjal. Kamu amal semua sebelum keluar Dajjal. Keluar Dajjal tak manfaat amal. Kenapa tak manfaat? Dajjal itu dia buat satu yang mempengaruhi nafsu kita. Sebab itu dalam agama dia ada tazkiyatun nafas, iaitu pembersihan jiwa. Yang ni yang akan menyelamatkan kita daripada Dajjal. Dajjal bawa apa? Bawa perempuan. Dajjal bawa duit, bawa makanan sedap, bawa kemewahan, teknologi. Ni yang Dajjal bawa. Bahkan dalam satu hadis Nabi SAW, kitab ini dikarang oleh Syekh Ahmad Fahmi Zamzam, berkenaan dengan iqtarabatis sa'ah, dekat dah, hampir dah kiamat. Satu hadis Nabi SAW tu, Nabi kata akan datang Dajjal di setiap rumah, dia akan sampai. Dia akan bergerak seperti mana angin kuat yang meniup awan. Ada ulama menterjemahkan itu teknologi akhir zaman, jet. Dia akan naik jet. Kena terjemah macam tu. Reality maksudnya. Wallahualam, dia akan bergerak. Dia akan pergi setiap kampung, setiap rumah, setiap daerah. Allah senang. Bila dia sampai, dia suruh kita ikut dia. Kalau kita tak mau ikut dia, dia akan sihir barang yang ada dalam rumah kita, semua barang dalam rumah, kemewahan kita semua akan ikut dia. Lah beli Mercedes sedap kan? BMW sedap kan? Walaupun maintenance tu, kalau Mercedes semua ni, maintenance pun sedap. Rumah besar, maintenance pun sedap. Rumah besar lah, habis dalam rumah aku. Nak sapunya, kalau ini masalah, pening kepala, ini masalah. Kalau kita nak nikmat tu besar, kata ulama, dan kita tambih ghafilin, ada ulama kata, kalau kamu nak nikmat besar-besar, kalau kamu nak kemewahan, harta banyak-banyak, kamu kena tanggung juga banyak masalah yang kamu akan hadapi. Kamu kena tanggung. Berani ambil, berani tanggung. Macam tu. Allah senang. Itu kehidupan dunia. Tapi kalau kita amal soleh, dekat diri pada Allah, kita akan dapat syurga. Kemewahan syurga ni tak penat kita. Dan syurga tak ada debu, dan syurga tak ada penat, syurga tak ada letih. Awalah, okey, jadi Dajjal dia akan sihir. Macam ibu-ibu, kak-kak kita di belakang sana, makcik-makcik kita. Oh, makcik tak mau ikut. Oh, kak tak mau ikut saya. Disihir semua barang mah milik orang perempuan. Macam mana? Akan keluar gelang sendiri. Pantai akan keluar sendiri. Subang akan keluar sendiri turun. Semua turun berjalan dan ikut Dajjal. Dan di belakang Dajjal penuh dengan kemewahan. Kamu ikut aku, ambil apa semua kemewahan. Dia akan buat syurga dan neraka, kata Rasulullah. Kalau kamu diberi pilih untuk masuk syurga atau neraka dia, pilih neraka dia. Dan neraka dia syurga Allah. Syurga dia adalah neraka Allah. Syurga maksudnya apa? Apa kenikmatan nafsu semua dia bawa. Yang lemah dengan perempuan, dia kata kamu pilih yang mana kamu nak. Yang lemah dengan barang kemas, dia kata kamu ambil yang kamu nak. Bukan satu lori, 100 lori pun kamu ambil lah. Ni bukan takat Alibaba, ni lebih pada Alibaba lagi lah. Ambil semuanya, tidak kisah. Allah senang. Yang suka apa lagi? Suka makan yang sedap, ada makanan sedap. Kamu nak apa? Kamu nak apa? Cakap kamu nak apa? Dajjal. Sebab tu ada orang katakan Google tu macam Dajjal, dia kata. Tak jangan abang kata saya ni teori konspirasi lah. Adalah teori konspirasi tu, ada betul ya. Ini bukan teori konspirasi, ni saja melawak lah. Ada orang tu Google tu Dajjal. Siapa semua keluar? Dajjal tu, dapat. Dekat sikit dapat. Siapa yang tak kuat besarkan dunia, besarkan syahwat, dia akan terima benda tu. Tambah pula keluar ni gelang ni. Kereta dia ikut. Barang-barang TI dia, katil dia, TV dia semua keluar. Dia rasa apa? Nak pergi ke tak pergi? Kalau nak pergi ambil balik, kafir. Sebab dalam kitab Ibn Kathir, ulama mengeluarkan fatwa melalui hadis-hadis Nabi tentang akhir zaman. Dajjal ni, walaupun kamu niat, kamu tak mau ikut dia, kamu hanya keluar, Nabi tengok dia buat apa, kafir kamu.
Kerana itu larangan Rasulullah. Jangan keluar kata Nabi. Sembunyi kamu. Duduk di rumah. Dia nak keluar juga. Dan satu hadis Nabi SAW, Nabi kata apa? Ada seorang yang dia mendakwa, dia akan melawan Dajjal, dia akan hujah Dajjal. Alim lah. Alim dah ni, orang alim. Mungkin Tok Guru lah. Alim. Tapi dia nak tunjuk keilmuan dia, debat. Mungkin orang pandai, orang suka debat dengan orang ajak orang debat ni akan ikut Dajjal. Minta maaf sebut. Sikit nak debat. Oh, Dajjal mai, tak apa aku debat dengan dia. Aku ni PhD, doktor sains kan. Oh, ni mungkin ikut Dajjal ni, minta maaf sebut. Allah SWT. Okay, jadi Allah SWT nak debat, kalau nak debat sikit cabang orang debat. Cabang orang debat. Jadi Allah SWT dia nak debat dengan Dajjal, kata Nabi SAW. Akhirnya dia keluar. Dia kata kat orang kampung yang tengok, aku debat ni, dia kalah. So aku doktor PhD. Minta maaf sebut. Dia keluar. Tiba-tiba kata Rasulullah SAW, bila dia bertemu dengan Dajjal, dia jadi pengikut setia. Yang kuat alim tu, ilmu banyak tu, nak zahirkan keilmuan dia, pandai debat, pandai lawan hujah. Quran dan hadis ada hujah. Tapi dia pengikut setia Dajjal bila keluar. Kenapa? Tak tahan apa yang Dajjal bagi. Tak tahan. Oh, ni. Dajjal sihir dia pula sikit. Ya, saya bodoh tuan. Ikut terus. Jadi kata Dajjal bodoh ni, yang bodoh pula ikut Dajjal. Ini akhir zaman. Sebab itu kita kena lari, elakkan daripada fitnah. Bukan masuk dalam fitnah. Elakkan daripada benda yang kita tak tahan nafsu kita. Elakkan. Bukan kita cuba nak masuk. Itu akhir zaman. Zaman ni yang cuba-cuba. Weh, Pak macam mana? Try masuk tengok Pak. Takut-takut kita jadi Allah SWT pengikut ataupun pelanggan setia Pak. Jangan. Cuba-cuba inilah. Tinggalkan semua. A'udzubillah min dzalik. Jadi, simpulan yang selamatkan diri kita dengan amal, kata Nabi SAW. Bukan hanya dengan membaca teori konspirasi, bukan hanya dengan membaca hadis-hadis akhir zaman, tapi dengan amal, kata Nabi SAW. Nabi kata apa untuk selamat dari Dajjal? Bukan kamu pandai Dajjal ni, knowledge kamu tentang Dajjal banyak. Tapi Nabi kata apa? Baca surah Al-Kahfi. Amal maksudnya, surah Al-Kahfi amal. Yang pertama amal, yang kedua cara pesanan Rasulullah, isi pada pesanan Rasulullah. Yang kedua kita kena jaga hifzul lisan dzam. Jaga lidah kita dalam caci maki kaum muslimin. Mengutuk, menghukum. Kenapa? Zaman ni zaman fitnah. Boleh jadi ulama tu benar, orang tu benar, dia soleh, tapi disebabkan fitnah ni buat pada dia, kita hukum dia. Oh, ni ahli zina rupanya yang orang baik. Oh, dia ni ustaz ni rupanya orang zina rupanya. Oh, ustaz ni rupanya dia ni jahat. Buang semua. Satu isu di depan mata kita, buang semuanya. Tak ada kaitan dengan kita. Urusan kita dengan Allah SWT. Jaga lisan jangan memaki orang. Jangan mengkafirkan orang. Yang kedua, Allah SWT, hifzul yad minad dam. Jaga tangan jangan tumpah darah. Akan berlaku, lah ni kita tengok permusuhan. Isu COVID, orang bermusuh. Isu vaksin, orang bermusuhan. Banyak left group, banyak putus silaturahim sama keluarga kena COVID. Kenapa engkau tak abang? COVID tu, kopi zero rumah kau kena tak abang adik anak kau COVID. Aku bantu jangkit sekarang. Kau lah punca. Left group. Ini depan mata kita tengok semua. Orang surau pecah dua. Kenapa? Surau kuliah, ada seorang tak bersihat mai. Dia tak tahu dia ada COVID, ingat biasa-biasa. Tiba-tiba lepas dia makin balik makin tak sihat, cek-cek dia COVID. Orang surau pun demam, dia kata apa? Hang lah punca, hang tak usah mai dah surau. Pecah dua. Yang pertama yang kutuk orang, yang kedua jalan tengah. Jalan tengah ni apa? Tak payahlah kutuk dia. Dia pun bukan nak jadikan benda ni. Allah jadikan dia asbab. Baguslah dia asbab umai ni, kita sakit, kita ampun dosa, Allah ampun dosa kita, mungkin dosa kita banyak, peringatan daripada Allah. Tak positif, negatif semua. Tengoklah ni kita tengok perpecahan banyak kan. Parti politik pun makin banyak, kumpulan makin banyak. Kita akan tengok sehari dua lagi banyak lagi. Perpecahan makin kuat sampai akan berbunuh sama orang Islam. Ini dah berlaku di Tanah Arab, akan berlaku di sini. Kita baca ni bukan dengan suara kabang. Kita baca TV ni. Kita baca pada hadis Nabi SAW. Pertempuran, pergaduhan, pertelingkahan, perdebatan, Nabi kata sampai tahap mereka mengangkat senjata dan membunuh. Nabi kata waktu itu, hendaklah kamu matahkan pedang kamu. Hendaklah tancapkan pedang kamu dalam batu. Takut kamu bunuh saudara kamu Islam. Akan berlaku dua kumpulan Islam akan bergaduh, kata Nabi SAW. Ini pro-vaksin, ini anti-vaksin. Ini COVID, ini kata COVID. Oh, ini tak setuju COVID, ini COVID. Contohlah. Oh, ini parti ni. Ya, silakan kita masing-masing fahaman. Jangan sampai memaki, jangan sampai putus silaturahim, jangan sampai menghina. Itu rosak. Jadi, Allah SWT akan berlaku sampai berbunuhan sama orang Islam. Ke depan sikit lagi. Sehinggalah muncul Al-Imam Mahdi, barulah umat Islam akan bersatu. Barulah bersatu. Akan dipulihkan semula. Sebelum tu kita akan hadapi fitnah yang sangat dahsyat. Setiap malam gelap gelita kata Nabi SAW. Sampai saudara kita nampak musuh. Saudara baik kan? Tapi kita nampak musuh. Musuh kita nampak kawan. Kita terima ni. Musuh kita kawan ni. Sampai muncul Imam Mahdi macam tu. Jadi semoga kita dapat selamat dengan amal, dengan zikir, dengan banyakkan selawat pada Nabi SAW. Dan dengan menjaga hati kita. Jangan minat, jangan berpihak pada orang yang
dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga kita dapat menjaga ibadah kita, majlis ilmu kita. Semoga Allah turunkan rahmat. Dan semoga Allah berkati dan beri hidayah pada semua mereka ada di qaryah yang duduk di qaryah surah An-Najahiyah ini. Semoga Allah beri hidayah, nur ma'rifah. Dan semoga Allah beri balasan yang sebesar-besar balasan dan ganjaran pada tuan imam di sini, pada EJK-nya dan semua yang berkhidmat untuk majlis ilmu, berkhidmat untuk hidupkan tempat-tempat ibadah yang diridai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semoga semua yang hadir pada majlis selamat dari fitnah Dajjal, selamat dari fitnah akhir zaman. Dan semoga Allah selamatkan anak-anak kita, zuriat kita, selamatkan daripada fitnah-fitnah yang ada dalam sukan, ada dalam hiburan, ada dalam pelbagai medan. Semoga Allah SWT selamatkan anak-anak kita, keluarga kita daripada mengikuti fahaman Dajjal, mengikuti Yahudi Nasrani. Ya Arhamar Rahimin sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita jangan pandang benda besar atau benda kecil. Kita pandang kesan di sebalik tu. Dosa kecil ke, dosa besar. Dosa tu kita buat dengan Allah. Disebabkan dia anggap dosa tu tak apa, dosa tu kecil, dosa tu biasa. Dia berterusan buat benda tu sehingga dia menjadi satu masalah yang besar. Alah dosa kecil ya, tak apa. Jadi kita tobatlah. Tuhan Maha Pengampun, Maha Penyayang.